Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Current Sphere MY. Apakah hantaran terbaru di akun Facebook Najib Razak benar-benar satu kelemahan jenayah menghina mahkamah atau sekadar luahan seorang pemimpin yang mencari keadilan? Hari ini kita akan merungkai segala fakta, analisis, dan persoalan kontroversi di sebalik isu ini. Jangan kemana-mana. Kisah ini bermula apabila satu hantaran di akun Facebook bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menarik perhatian ramai dan mencetuskan reaksi pelbagai pihak. Dengan hantaran tersebut, Najib mengkritik Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang pernah mengadili kes SRC International di Mahkamah Tinggi. Najib mengulangi dakwaan konflik kepentingan yang melibatkan Hakim Nazlan ketika beliau berkhidmat di Maybank, institusi yang berkaitan secara langsung dengan urusan keuangan SRC International. Dakwaan ini bukanlah kali pertama timbul, ia pernah menjadi tumpuan sebelum ini ketika siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilakukan. Namun apa yang lebih menarik adalah reaksi ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang menyifatkan hantaran tersebut sebagai satu kesalahan jenayah kerana menghina mahkamah. Hassan yang juga seorang peguam berpengalaman menegaskan bahwa tulisan Najib di Facebook tersebut bertujuan mempersoalkan kredibiliti sistem kehakiman negara dan berpotensi mencetuskan persepsi negatif di kalangan rakyat. Beliau berpandangan bahwa isu ini bukan sekadar soal teknikal undang-undang tetapi menyentuh integriti sistem kehakiman yang telah membuat keputusan muktamad di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Persekutuan. Menurut Hassan, kes SRC International sudah melalui semua peringkat rayuan yang sah di bawah Undang-Undang Malaysia. Hakim Nazlan telah membuat keputusan di Mahkamah Tinggi yang kemudiannya disahkan oleh panel 3 hakim di Mahkamah Rayuan. Tidak berhenti di situ, panel 5 hakim di Mahkamah Persekutuan turut mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan ke atas Najib. Ini menunjukkan bahwa setiap dakwaan dan bukti telah diteliti dengan mendalam sebelum keputusan akhir dibuat. Namun, hantaran Najib di Facebook telah menghidupkan semula kontroversi yang dianggap sudah selesai. Persoalan konflik kepentingan Hakim Nazlan diangkat semula seolah-olah keputusan 3 peringkat mahkamah yang telah dibuat sebelum ini masih boleh dipertikaikan. Hassan menegaskan bahwa Najib diwakili oleh pasukan peguam yang kompeten sepanjang perbicaraan kes SRC International. Setiap fakta, hujah, dan bukti sepatutnya dibentangkan di mahkamah, bukan di platform media sosial. Beliau turut menyindir tindakan Najib yang dilihat seperti cuba mendapatkan simpati awam menjelang proses pengampunan yang sedang dipohon oleh UMNO kepada Yang di-Pertuan Agong. UMNO sebelum ini telah secara rasmi memohon pengampunan penuh untuk Najib Razak daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Permohonan ini turut mencetuskan polemik di kalangan pemerhati politik dan rakyat Malaysia. Ada yang melihat permohonan ini sebagai langkah terakhir untuk menyelamatkan Najib, manakala ada juga yang berpendapat bahwa pengampunan harus diberikan atas dasar sumbangan besar Najib kepada negara sepanjang tempo beliau berkhidmat sebagai Perdana Menteri. Namun, hantaran kontroversi Najib di Facebook ini dilihat oleh setengah pihak sebagai tindakan yang mungkin merosakkan peluangnya untuk mendapatkan pengampunan. Secara politik, isu ini membuka ruang kepada pelbagai spekulasi. Adakah ini satu strategi politik untuk mengalihkan perhatian daripada isu-isu lain yang lebih besar?
Adakah UMNO benar-benar bersatu dalam mendukung usaha untuk mendapatkan pengampunan bagi Najib, atau adakah terdapat perpecahan dalaman yang tidak kelihatan di permukaan? Lebih penting lagi, adakah tindakan Najib ini akan memberi kesan kepada sokongan rakyat terhadap UMNO, terutamanya menjelang pilihan raya akan datang? Selain itu, kita tidak boleh mengabaikan persoalan tentang kebebasan institusi kehakiman di Malaysia. Walaupun sistem kehakiman negara telah melalui ujian besar dalam kes SRC International, masih wujud segelintir pihak yang mempersoalkan kebebasannya. Adakah dakwaan-dakwaan yang dibangkitkan oleh Najib ini hanya satu taktik untuk merosakkan kredibiliti mahkamah, atau adakah terdapat asas kukuh yang memerlukan siasatan lanjut? Isu ini turut membangkitkan persoalan penting tentang kebebasan bersuara dan hadnya dalam konteks menghormati institusi kehakiman. Sejauh mana seseorang, termasuklah seorang bekas Perdana Menteri, boleh menggunakan media sosial untuk meluahkan rasa tidak puas hati terhadap keputusan mahkamah? Adakah kebebasan bersuara ini termasuk hak untuk mempertikaikan keputusan mahkamah yang telah melalui semua peringkat rayuan? Atau adakah ini melanggar batas undang-undang yang melindungi integriti sistem kehakiman? Dari perspektif undang-undang, terdapat kemungkinan bahwa tindakan boleh diambil terhadap Najib di bawah peruntukan berkaitan menghina mahkamah dalam kanun keseksaan. Namun persoalan yang lebih besar adalah sama ada tindakan itu akan diambil, atau adakah isu ini akan terus dibiarkan menjadi perdebatan di media sosial dan gelanggang politik? Isu ini jelas tidak akan berakhir dalam masa yang terdekat. Hantaran Facebook Najib bukan sahaja membuka semula luka lama, tetapi turut menimbulkan persoalan yang lebih besar tentang masa depan politik beliau, kepercayaan rakyat terhadap sistem kehakiman, dan hala tuju UMNO sebagai sebuah parti politik. Lebih menarik lagi, isu ini telah menjadi bahan perbualan hangat di kedai kopi, forum, dan talian, dan perbincangan di kalangan penganalisis politik. Isu ini bukan saja melibatkan soal undang-undang, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem kehakiman negara dan dinamika politik semasa. Apa pendapat Anda semua? Adakah hantaran Najib ini satu bentuk penghinaan mahkamah atau sekadar usaha mempertahankan diri? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe, dan juga lonceng notifikasi untuk terus mengikuti perkembangan terkini dari Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini semua. Terima kasih.